tu kalau orang tanya saya tak pernah teringin pun nak berada di situ, sebab saya tahu betapa bahayanya ataupun betapa berdurinya ranjau tersebut. Especially bila kita nak berhubungan dengan para pemerintah yang mana mereka ini mempunyai PL tersendiri, yang mana mereka ini mempunyai tahap pemikiran yang tersendiri. Sama ada kita akan mengekalkan prinsip kita, kan? Especially bila melibatkan protokol-protokol, melibatkan ada beberapa benda yang sangat mengikat. So ada benda yang membabitkan adat-adat tradisi, diraja dan sebagainya. Ada kala dia tercampur dengan benda-benda khurafat, kan? Ada benda-benda yang melibatkan jin-jin yang diwarisi dulu, kini dan selamanya. Yang benda-benda ni is something yang sepatutnya orang-orang agamawan yang ada akses kepada para pemerintah seperti mufti, mereka inilah yang kena jelaskan bahawa kalau benda ni khurafat, dia kena cakap khurafat. Benda ni bid'ah, dia kena cakap bid'ah. Benda ni syirik, dia kena cakap syirik. Benda yang salah, kena dicakap salah. Tetapi kalau kita nak please kan sahaja pemerintah, maka bagaimana penerangan Islam itu akan sampai. So itu yang akan mengukur tahap prinsip seseorang agamawan fuqaha itu apabila berada di samping para pemerintah. Bila seorang fuqaha itu ataupun agamawan tersebut mengambil mudah terhadap soal-soal sebegini, maka ia akan menimbulkan implikasi kepada ketiga-tiga golongan. Yang pertama, implikasinya kepada para penguasa itu sendiri. Dan contohnya sultan, raja, menteri ke siapa, mereka bila mereka melakukan sesuatu perbuatan yang salah tetapi tak ada teguran daripada agamawan, mufti ke yang berada di sampingnya, dia akan anggap benda tu betul. Jadi dia akan anggap kalau benda ni salah, mestilah Datuk Fulan akan tegur saya, mestilah Tok Guru sekian akan tegur saya. Tetapi bila dia tak tegur, maka itu bermakna saya tak melakukan kesalahan. So implikasi dia telah mengenai batang hidung penguasa itu, yang akan menyebabkan dia akan berterusan meneruskan kesalahannya. Yang kedua, implikasi dia akan berjangkit kepada orang awam. Sebab orang awam bila melihat pemerintah tu melakukan perkara tersebut yang disangka halal, maka orang awam kata, oh, kita pun boleh buat lah. Sebab kalaulah raja ke menteri ke buat benda tu salah, dia mesti ada alim ulama di sebelah yang menegur dia. So okey lah kot benda tu. So kita jangan lupa, sometimes bila kita berada di atas, kita akan menjadi tauladan ataupun qudwah kepada mereka yang di bawah. So implikasi dia boleh berjangkit kepada orang awam. Dan implikasi yang lebih dahsyat itu daripada susuk yang melibatkan fuqaha itu sendiri ataupun agamawan itu sendiri, yang mana dia bila dia tidak berprinsip, dia tidak berani, tidak jujur dalam melaksanakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, maka dia seolah-olah telah merosakkan agamanya sendiri. Ini cabaran dia. Bila kita bukan mudah, kadang-kadang orang ingat suka bila dapat jadi mufti, padahal amanah dia akan jadi lagi berat, kan? Sejauh mana kita jujur untuk nak mengatakan kepada raja kita, kepada menteri kita, nak kata ini haram, benda ini boleh, benda ini tak boleh buat. So it's really need a very principled man to do it, and perlukan kepada sikap amanah, someone yang tidak hairan dengan jawatan, dan someone yang tidak risau apabila kehilangan jawatan. Barulah dia akan berani. Kalaulah dia masih mengharap untuk berada di kursi tersebut, maka di situlah akan terletak dia akan lebih cenderung untuk nak menjaga hati pemerintah tersebut. So ini antara talbisu iblis terhadap golongan fuqaha. Dan kemudian antara talbisu iblis terhadap golongan fuqaha juga, iaitu iblis akan membisikkan perasaan jealous kepada agamawan yang berada di samping penguasa tersebut. Yang ini sometimes yang kita kadang-kadang tak perasan. Tak kiralah sama ada pada para penguasa ataupun pada orang-orang
selain daripada penguasa, sama VIP, sama orang kenamaan, sama orang kaya, sama orang ada jawatan, apa sekalipun, bila mereka ada seorang agamawan yang hampir dengan dia, maka agamawan tersebut antara talbisu iblis, dia akan membuatkan agamawan tu berasa cemburu ataupun jealous jika ada, let's say, ustaz-ustaz lain, ada agama-agamawan lain yang mungkin nampak juga dekat dengan orang kata orang tersebut lah. Jadi macam orang kata, ustaz ni dia tak mau, dia ni hampir dengan ustaz, dengan ustaz yang lain, supaya dia rasa macam benda tu is eksklusif pada diri dia. So perasaan cemburu tu dia akan menyebabkan dia akan memburukkan sahabat tersebut, ustaz lain tersebut. Dia tak suka untuk nak menyebut kelebihan ustaz tersebut ataupun agamawan tersebut. Maka ini semua antara talbisu iblis yang kita semua kena berhati-hati. Sama orang dirisau kalau ada orang lain masuk, dia macam potong line, seolah-olah macam block dia punya rezeki ataupun block apa, whatever it is. Maka dia sebenarnya dia tidak beriman dengan hadis Nabi SAW yang Nabi pernah beritahu seseorang itu tidak akan mati selagi mana Allah tidak sempurnakan rezeki dia. So don't worry about anything else, you just do your things right. Allah akan memberikan kelebihan dan kebaikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. So itu salah satu daripada talbisu iblis terhadap agamawan-agamawan yang faqih di dalam agamanya. Di samping itu, kita juga ahlan wa sahlan daripada sahabat yang waalaikumsalam warahmatullah, ada yang join daripada Brunei Darussalam, masya-Allah tabarakallah, dan ada juga yang join daripada Indonesia. Marhaban bagi sahabat-sahabat kita yang bersama dengan kita daripada jauh. Okey, kemudian antara talbisu iblis yang lain terhadap agamawan yang faqih ini, ada juga, kalau tadi mereka ini nampak macam suka berdamping dengan para penguasa, tetapi ada pula jenis yang langsung tak mau berdamping. Maksudnya totally nak menjauhkan diri. Okay, so talbisu iblis pun masuk kepada golongan ni. Dia bukan hanya masuk kepada yang tu, tapi dia masuk kepada yang ni. So tak ada nak kata yang itu dah bahaya, yang ni tak bahaya, yang ni bahaya, yang ni pun bahaya. Yang bahaya kepada orang yang nak menjauhi sangat ni, iblis akan bisikkan perasaan buruk sangka supaya dia rasa macam para penguasa ataupun orang-orang yang VVIP, orang-orang berjawatan, berharta ni semua seolah-olah macam orang yang rosak, orang-orang yang boleh memberikan implikasi yang buruk. Lepas tu dia kata kita kena jauhi mereka. Lepas tu iblis hasut lagi supaya dia buruk-burukkan, dia mengumpat. So ini semua termasuk dalam talbisu iblis yang kita tak sedar penyakit ni ada pada diri kita. So bila kita ada that kind of feeling ataupun perasaan ke, oh masya-Allah, ahlan daripada Johor, saudara Khaims, jauh juga katanya daripada Johor. Yap, PKP ni kita rasa semua jauh kan, daerah sebelah ni pun rasa macam tak boleh pi pasal jauh. Okey, apa kita kata tadi, jadi perasaan-perasaan tu, buruk sangka, perasaan itu akan membuatkan kita ni kemudiannya akan mengutuk seseorang itu di belakang dia, bercakap sesuatu yang buruk di belakangnya, mengumpat dia, menuduh dia, memfitnah dan sebagainya. So itu juga termasuk di dalam talbisu iblis. A'udzubillah wa astaghfirullah. Kalau kita pernah ada melakukan benda sometimes kita, Allah musta'an, benda ni pun kelemahan diri kita, talbisu iblis juga masuk kepada diri kita dan kita juga kadang terlepas dalam sudut ini. So Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dia kata, aku tak khawatir kalau orang-orang yang berkuasa ni menghina diri aku, tetapi aku khawatir kalau mereka ini memuji aku ataupun memuliakan aku, sehingga katanya hati aku ini berasa lunak terhadap mereka. So maksudnya, kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan seseorang, itu lebih bahaya sebenarnya. Sebab
hati kita akan lebih lenient, takut untuk sometimes menegur ataupun menerangkan kesalahan dia. Kita takut dia akan terasa. Ahlan juga bersaudara Muhammad Hamzani daripada Sarawak. Barakallahu fikum. Okay. So itu antara talbisu iblis yang kita semua kena berjaga-jaga, iaitu bila mana kita ini mempunyai kecenderungan duniawi yang kuat. So itu yang menimpa kadang-kadang pada agamawan juga. So kita kena selalu untuk nak bermuhasabah diri kita, apa yang sebenarnya kita nak. Bila kita berdamping dengan seseorang, bila kita bersahabat dengan seseorang, apa tujuannya? Adakah kerana hartanya? Adakah kerana kuasanya? Adakah kerana Allah Azza wa Jal? Kalau kita benar-benar ikhlas kerana Allah Azza wa Jal, kita tak risau apa pun. Sebab persahabatan kita itu ikhlas. Kita lakukan kerana Allah. Kita bukan nak apa-apa daripada dia. Kalau dia tak bagi pun tak apa. Tapi kita yang akan cuba untuk nak memberi dan berkongsi, dan masa tu kita tidak akan membezakan di antara orang kaya, orang miskin, orang yang berjawatan, orang yang tak ada jawatan. Sebab hubungan kita dengan dia, persahabatan kita dengan dia adalah ikhlas kerana Allah. Tak semesti bila kita bersahabat dengan orang kaya, kita tak boleh belanja dia. Kalau macam sampai benda-benda kita tak mampu, tak apa. Tapi kita juga perlu. Sebab ini semua membabitkan hati. Bukannya terletak, sebab kita tahu persahabatan kita itu tidak terletak pada nilai wang ringgit ataupun harta semata-mata, tetapi kerana ketulusan hati kita. Baik, itu antara talbisu iblis. Dan antara talbisu iblis lain terhadap golongan-golongan fuqaha, agamawan-agamawan yang handal-handal dalam agama ni, iaitu daripada sudut mereka ini lebih suka untuk nak membahaskan sesuatu isu tu mengikut trend. Okay, ada kala trend masa orang tengah sembang pasal isu ilmu kalam, semua dia pun nak cerita pasal ilmu kalam untuk nak mungkin nak pleasekan somebody. Kalau orang tu tengah cerita, tengah hangat pasal isu-isu fiqah, kita pun akan pergi terjun ke dalam bidang fiqah. Ini pun termasuk pada kalangan penuntut ilmu lah. Penuntut-penuntut ilmu yang mengaji fiqah ni semua pun kena hati-hati. Jangan kita belajar ikut trend. Means kita belajar untuk nak upkan diri kita, untuk nak mengatasi kejahilan diri kita. Kita kena kuatkan asas foundation pengajian agama kita daripada sudut Al-Quran, daripada sudut akidah kita, daripada sudut asas disiplin sunnah hadis kita. So kita tak payah ikut trend. Kalau kata orang tengah bising pasal katakan pasal someone, isu-isunya yang berkaitan dengan dia, kita jangan pergi lompat kat situ nak belajar yang tu pula. Belajar satu-satu, belajar ikut step dia, maka insya-Allah Allah akan kurniakan kita kefahaman yang baik. Tapi kalau kita lompat sana, lompat sini, lompat sana, percayalah kita tidak akan memahami suatu isu itu dengan baik, dan kita akan hanyut dan tenggelam dalam perbahasan yang kita tak mampu untuk nak hadam apa pun. So belajar dengan inilah, dengan sebaik-baiknya. Baik, kita ada satu soalan daripada IG kita, InsyaAllah kita akan jawab sikit lagi masa selepas kita habiskan satu lagi isu yang berkaitan ni. Baik. Kemudian antara talbisu iblis terhadap golongan fuqaha, iaitu daripada sudut amanah menuntut ilmu. Okay, amanah menuntut ilmu ni sangat-sangat penting terhadap pelajar pengajian agama umumnya. Yang ni saya selalu nasihat kepada kawan-kawan yang belajar, sama ada anda beasiswa ataupun tak ada beasiswa. Kadang-kadang mereka ni ditaja untuk nak belajar di Mesir, di Universiti Madinah, di Jordan dan sebagainya. Kalau kita ditaja oleh someone, maka itu bermaksud kita sedang menggalas amanah untuk nak menyelesaikan pengajian kita. Jangan bila kita dapat beasiswa, kita rasa pengajian kita free, kita boleh suka hati untuk lambat-lambatkan, lengah-lengah, tak belajar, ambil mudah,
sampai kita fail ke, ataupun kita tanpa ada sebarang reason yang kukuh, kita main-main. Itu semua dianggap sebagai mengkhianati amanah. Sebab semua tajaan itu memerlukan kepada wang ringgit, dan semua tajaan itu ada mission yang perlu untuk nak kita selesaikan pada masanya. So kalau kata contoh, orang yang kata sambung belajar under beasiswa kan, under tajaan universiti ke KPT ke, dia sambung PhD umpama. So mesti kena ada tempoh tertentu. Dalam masa 3 tahun dia kena selesaikan. Kalau kata dia tidak selesaikan dalam tempoh-tempoh yang telah ditetapkan, dia akan kena denda ataupun dia kena bayar balik pengajian je. So kalau lah begitu, kita akan rasa cemas kan. Kita mesti akan cuba untuk nak selesaikan pengajian kita pada masa yang telah ditetapkan. So walaupun tak ada denda sebegitu, tetapi apa pun, kalaulah kata misalnya di Madinah, di Riyadh, belajarnya ditajuk oleh kerajaan Arab Saudi di sana, itu juga adalah amanah daripada kerajaan di sana. Jangan kita anggap beasiswa kerajaan sana tak apalah, kita tak rasa heavy sangat, kaya kerajaan ni, so dia tak kisah pun. So kita kena always jujur untuk nak melakukan yang terbaik dalam pengajian kita. Sesungguhnya Allah itu suka orang yang melakukan sesuatu ni dia buat dengan betul-betul. Kita kena jadi orang yang macam tu kan. Orang pelajar agama, we have to train ourselves to always do the best. And if you want to be a best, you must to do your best, and you have to beat the best. So itu, kalau kita ada that kind of principle, maka insya-Allah kita akan cuba untuk nak melakukan yang terbaik, dan akan datang itu akan menjadi satu karakter dalam diri kita. Maksudnya jangan anggap benda ni semua simple, tetapi benda ni akan main peranan dalam kerja kita, dalam apa segala yang kita lakukan. Kalaulah kita daripada zaman kita belajar dulu, kita sentiasa ambil serius satu amanah itu. Kita selalu buat nak cuba beri yang terbaik kan, sebab kita tahu benda tu satu amanah. Maka selepas masa kita bekerja nanti sekalipun, ataupun apa sekali tugasan yang kita lakukan, kita akan cuba untuk nak memberikan yang terbaik. Kita akan buat ulang kaji, kita akan selidik, kita akan buat kajian, kita akan baca, kita dah macam-macam lah, untuk nak menjalankan tugasan kita itu dengan wajah yang terbaik, kerana kita dah biasa. Daripada zaman kita belajar dulu, kita tak main-main, kita tak sambil lewa, kita always give the best. So itulah masa kita menuntut ilmu ni, sebenarnya kita nak membina karakter kita. So apa yang menjadi karakter kita semasa kita menuntut ilmu, itulah yang akan menjadi karakter kita selepas kita terjun ke dalam medan ilmu, ataupun kita bekerja satu hari nanti. Okay. Kemudian antara talbisu iblis terhadap golongan fuqaha juga, orang-orang yang mengaji fiqah ni, iaitu syaitan ini dia syaitan ni dia akan selalu membisikkan kepada orang yang mengaji fiqh ni untuk nak, macam semua benda ni gunakan alasan khilaf, which is kita pun tahu orang yang belajar fiqh ni biasanya dia akan berurusan dengan pelbagai pandangan, keterbukaan mazhab. Ada pandangan itu, ada pandangan ini, and dia akan terdedah kepada semua itu. Maka talbisu iblis terhadap golongan ini, dia akan jadi terlampau bermudah-mudah asalkan ada pandangan kat sana, walaupun pandangan itu mungkin syadz ataupun ganjil, walaupun pandangan itu mungkin marjuh, iaitu tidak boleh diterima, ataupun apa sekalipun pandangan tu, maka dia, kalau dia ini termakan dengan belitan iblis, dia akan ambil mudah soal tu. Dia tak ada prinsip, dia tak ada pegangan. Kita should faham keterbukaan fiqah dengan kita yang membuka-buka ruang fitnah tu pada diri kita. You have to be firm. Let's say kalau kata kita berpegang dengan satu pandangan sekian-sekian, maka janganlah pula kita lompat pergi sana, lompat pergi sini, pandangan ini, lompat pergi pandangan tu suka hati, tanpa ada satu sandaran foundation yang kuat.
maka itu akan membuka pintu kesesatan kan. Sebab tu nanti ada orang akan kata, alah boleh je nak buka tudung. Sebab ada orang kata boleh buka tudung. Asal ada orang kata, itu satu metodologi ataupun satu kefahaman yang salah kan. Jangan belajar untuk nak selalu gunakan alasan khilaf, untuk nak memberikan orang macam ada tempat dia lah. Maksudnya bila kita cuma belajar fiqah ni, kita belajar keterbukaan fiqah ni untuk nak mengasah ketajaman kefahaman kita. Bila kita tahu kenapa mazhab Asy-Syafi'i mengharamkan, kenapa mazhab Maliki memakruhkan, kenapa ada mazhab yang mengharuskan, kita nak faham itu sahaja. Tetapi jangan pula tak apalah nak pergi ambil haram pun boleh, nak harus yang boleh. Mana stand kita? So mana kefahaman kita? So kita kena jelas dalam bab-bab sebegini supaya kita tidak tenggelam dengan kesesatan syaitan ar-rajim. Kemudian antara talbisu iblis kepada orang-orang fuqaha, orang-orang yang mengaji fiqah ni, yang ini kena hati-hati, iaitu kita mungkin akan agak gairah over untuk nak memperlekeh orang lain. Dia akan mula cakap pada orang ni tak pandai, orang ni tak cerdik, dia tak belajar lagi matan ini, dia tak mengaji lagi, dia tak faham lagi, dia perlekeh lah. Orang yang belajar hadis ni dia kata jumud, dia kata literal. Orang yang begini pula dia kata tak mengaji ikut disiplin yang betul. Dia akan mudah lah sebab dia rasa macam diri dia cerdik. Itu musibah, bahaya bila kita ada nikmat cerdik ni kan. Mungkin tak cerdik tapi kita rasa diri kita cerdik. So yang ini is something yang kita kena ingat. Nabi SAW pesan kepada kita, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sesungguhnya perbuatan berbangga, angkuh ini adalah bahaya dia is dia boleh membuatkan kita ini tutup pintu kebenaran sebab kita rasa diri kita dah pandai sangat, kita tak nak terima pandangan orang lain, dan akan membuatkan kita mudah untuk nak memperlekehkan orang lain. Ahlan wa sahlan, saya ucapkan kepada sahabat-sahabat di Zoom yang agak ramai pada malam ini, Alhamdulillah, dan juga di IG pada malam ini kita mungkin lebih daripada 200 orang bersama dengan kita pada malam ini. Baik, seterusnya, sebelum kita pergi kepada perbahasan yang seterusnya, saya nak menjawab pada satu soalan yang lalu tadi di IG. Dia minta kepada saya untuk nak membahaskan tentang isu pemakaian syuhrah. Okey, saya jawab sikit lah. Maksudnya pemakaian syuhrah ni adalah pemakaian yang, syuhrah ni maksudnya masyhur, popular, unik. Which is bila kita pakai satu pakaian tu, dia akan macam lain sangat daripada orang lain. Dia akan membuatkan semua mata itu tertumpu kepada diri kita. So kita kena faham, ada kala pakaian tu halal, tidak ada isu daripada sudut aurat, tak ada isu daripada sudut sumbernya ataupun jenis kainnya, tak ada masalah. Tetapi isunya syuhrah. Syuhrah ni dia mengikut adat ataupun tradisi sekitar. Boleh jadi benda tu syuhrah pada zaman tertentu, tidak lagi menjadi syuhrah pada zaman yang lain. Boleh jadi juga ia menjadi syuhrah pada kawasan tertentu dan tidak menjadi syuhrah pada kawasan yang lain. So, dawabit dia ataupun guideline dia adalah bila kita memakai pakaian syuhrah itu dengan anggapan kita yang mana dia akan mampu menarik perhatian orang ramai untuk melirik matanya, melihat kita, menjadikan kita sebagai tumpuan. Sebagai satu contoh, kalau di Malaysia ni, katakan kalau kita pergi ke kelas kebiasaan, ialah normal, kalau lelaki lah, orang akan pakai t-shirt, pakai baju kemeja atau baju Melayu, jubah. Itu baju-baju kebiasaan masyarakat kita. Nobody even care about it. But tiba-tiba kita nak pergi majlis-majlis macam tu, sengaja je nak pakai baju, pakai tanjak, pakai tengkolok, pakai baju yang macam baju-baju pengantin tu, baju-baju hang tuah tu kan.
kalau kita pergi tu, kita tahu kita akan nampak lain daripada lain. Dan bukannya hari tu hari kita tengah berkahwin ke, bertunang ke apa, tapi kita pergi tu macam kita dah dapat assume orang semua akan pandang kita. Okay, orang akan pandang kita. Dan kat situlah masa tu kita akan tergolong dalam orang yang memakai pakaian syuhra. Kan, orang datang majlis biasa-biasa pakai baju biasa, mungkin majlis tu bukan majlis orang-orang kaya. Tiba-tiba kita datang pakai pakaian penuh diamond dekat baju jubah kita, orang pun datang, wow, siapa tu, wow. Itu syuhrah. Walaupun daripada segi asal pemakaian tu tak salah, menutup aurat, tetapi kat situ mampu untuk nak mengundang pandangan orang ramai terhadap dia. Kenapa Islam menggariskan tentang isu syuhrah? Sebab Islam sangat concern tentang bab meninggi diri. Islam sangat concern untuk umatnya selalu ada sifat tawaduk, merendah diri. Kalaulah kita pakai pakaian sebegini, maka dia akan membuatkan kita akan rasa ujub pada diri sendiri. Kita akan rasa macam, wow, everybody look at me, I'm very unique, I'm very beautiful, I'm very attractive. So itu akan menimbulkan perasaan meninggi diri yang sangat dibenci oleh Islam. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak suka kepada orang-orang yang angkuh, meninggi diri. Dia akan membawa kita untuk bersikap begitu. Sama juga kalau kita tengok dalam hukum hakam yang lain. Kenapa Islam tak bagi kita makan dalam bekas pinggan sudu emas umpamanya? Padahal kalau kita nak makan, apa salahnya? Tetapi sebab Islam tak mau kita ini ada sifat seolah-olah mengangkat diri kita lebih sikit. Orang yang pakai pinggan mangkuk emas ni semua ni yang memang kaya sungguh lah. Jadi bila dia makan tu, dia akan jadi macam, rasa macam aku je yang hebat, aku je yang kaya, orang lain tak layak macam aku. Dia akan rasa orang tu lekeh. Sebab tu benda-benda ni semua kita jaga. Islam tak mau manusia ini meninggi diri dengan apa yang ada. Nikmat yang ada pada diri kita kena always syukur kepada Allah Azza wa Jal, dan jangan sesekali kita meninggi diri. Islam benci sungguhlah sifat angkuh, meninggi diri ni. So syuhrah ini boleh membawa ke arah tersebut. Baik, kita jawab lagi satu soalan. Ada yang tanya di IG, saya sangat cemburu apabila saya melihat orang rapat dengan sahabat saya. Adakah itu termasuk talbisu iblis? So, sama ada kita cemburu tu sebab kita takut sahabat kita akan kehilangan sahabat kita, itu termasuk dalam cemburu. So bila kita ada cemburu tu, kita akan mungkin perasaan cemburu ini dia akan lalu pada everyone. Tetapi orang yang beriman, dia boleh hold dia punya perasaan cemburu tersebut supaya dia tak berburuk sangka, dia tidak bertindak di luar batasan syarak. Jangan cemburu tu menyebabkan kita pun tak pasal-pasal kita burukkan orang yang nak rapat dengan sahabat kita tu. Yang tu janganlah. Ataupun kita mula menaruh prasangka yang tak baik. Kita sebab kita risau kehilangan. Sebenarnya kita tak payah risau pasal kehilangan, sebab we always can love more than one person. Kita boleh menyayangi 100 orang sekalipun. Kasih itu tak ada sempadan. Dia tidak akan mengurangkan kasih kita kepada sesiapa pun dengan bertambahnya kita kasih kepada seseorang. Kita sayang pada anak kita, tapi tidak bermakna bila kita sayang pada anak kita, kita tak boleh ada anak yang ramai. Dan kita selagi mana kita ni orang yang ada sifat sharing, caring, tanggungjawab, responsible dan sebagainya, insya-Allah itu semua tak ada masalah. Dan Nabi SAW sendiri pun memiliki ramai para sahabat. Tapi of course ada sebahagian sahabat yang lebih rapat dengan baginda daripada yang lain. Sebab tu sahabat pun ada dia punya level. Abu Bakar dan Umar adalah sayap kanan dan kiri Nabi SAW. Abu Bakar adalah the most special one. Dia adalah Khalil yang Nabi bagi tahu, seandainya aku boleh melantik seorang kekasih pilihan, iaitu Khalil, lattakhadtu Abu Bakrin Khalila. Nescaya aku akan menjadikan Abu Bakar itu sebagai kekasih pilihan aku. Adalah hadis riwayat Muslim. Okey.
Kemudian kita pergi kepada talbisu iblis kepada para penceramah. Para penceramah, pemberi nasihat dan pencerita ataupun panglipulara. Yang ini akan mengena batang hidung ramai orang-orang, termasuk ustaz-ustaz yang mana popular tak popular di masjid dan sebagainya. So ini antara talbisu iblis. Dulu orang-orang yang menjadi, senang cerita, kalau saya sebut qusas, itu maksudnya. Ada yang masih tanya kitab apa tu, kita pakai kitab talbisu iblis pada hari ini. Qusas adalah, bila saya kata qusas, semua kena ingat, maksudnya saya memasukkan si tukang cerita atau penceramah. Sebab apa bila kita kata penceramah ni, ramai daripada para penceramah yang sekarang ini pun, mereka ini akan lebih ke arah making a story, telling story, storyteller. Itu berlaku. Sometimes it's too much. Dia bukan kata benda tu salah, it's okay, tapi sometimes it's too much because of you don't have fact, you don't have dalil, you don't have ilmiah punya argument. So you only can have maybe dengar story sana, dengar story sini, pengalaman sini, pengalaman sana. So itulah yang you all nak sampaikan. But apa kata Ibnul Jauzi rahimahullah, dulu manusia yang menjadi qusas, tukang ceramah, adalah manusia yang faqih, yang mana yang pandai, yang cerdik, yang memang power dia punya keagamaan dia. Tetapi generasi kepada generasi ini, bayangkan ni zaman Ibnul Jauzi, kurun ke-6 Hijrah dulu ni, dia kata bila orang-orang jahil semakin ramai, kemudian mereka ini diangkat menjadi tokoh-tokoh agamawan. Ini macam dekat-dekat lah, macam zaman-zaman kita juga ni kan. Akhirnya mereka inilah yang menguasai pentas-pentas ceramah ataupun kuliah. Akhirnya jatuhlah kualiti majlis ilmu tersebut dan menyebabkan ramai daripada masyarakat yang akan terpesona dengan mereka, yang tertarik kepada mereka, bila majlis itu lebih fokus only kepada penceritaan ataupun lawak jenaka. Yang ini apa yang saya nak ingatkan kepada kita semua pada hari ini. Sebab masyarakat kita rata-rata pada hari ini lebih suka tertarik kepada satu kuliah ataupun penyampaian yang berkonsepkan santai. Santai tak salah, tetapi tu santai. Which is tu santai ni, kita tak load dengan konten-konten ilmiah, fakta-fakta, dalil-dalil yang membuatkan kita should belajar. Kita bukannya untuk nak pergi menonton, tengok teater, tengok movie ke apa. No. Kita kena ada satu keistimewaan. Penceramah-penceramah, ustaz-ustaz ni, you have to concern. Yang mana bila kita nak berceramah ni, kita bukan nak memikat orang. Kita memikat orang of course dengan ilmu dan juga akhlak kita dan juga mungkin cara penyampaian. Tetapi tujuan utama adalah kita kena jadikan untuk nak sampaikan ilmu. So sampaikan ilmu ni probably hadirin dan jemaah pun tak berapa gemar lah. Dan kita bukan berarti kita kena abaikan kaedah penyampaian. No, this is very important as well. Tetapi dari sudut keutamaan, majlis ilmu should contain dengan dipenuhi dengan ilmu. Bukan daripada awal sampai akhir buat lawak jenaka ataupun untuk nak pleasekan jemaah-jemaah supaya orang suka pada kita. Dan memang kita tak nafikan, akhirnya disebabkan benda ini sudah menjadi trend dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, akhirnya masyarakat lebih suka dengan majlis-majlis begini daripada majlis-majlis ilmu yang berkualiti. Majlis ilmu yang kualiti ni, majlis ilmu yang membuatkan kita ni akan fikir banyak, yang akan kena ingat banyak, yang kena analyse banyak, akan sentap sana sikit, macam akan menusuk kita sini sikit, akan membuat ada something yang kita boleh belajar. Tetapi ramai daripada para penceramah hari ni yang tak peduli sangat soal ni. Dia lebih suka untuk nak buatkan orang tertawa, untuk nak buatkan orang suka pada dia.
masyarakat dah jadi suka. Sebab tu kita tengok majlis-majlis ilmu yang berkualiti tak ramai orang, ataupun kurang mendapat tempat, berbanding dengan majlis-majlis ilmu yang dipenuhi dengan cerita-cerita dongeng, cerita-cerita pelik, ataupun kisah-kisah jenaka. Yang ini lebih orang tertarik untuk datang. Yang ini talbisu iblis yang sungguh-sungguh nyata dalam terhadap para penceramah ataupun qissas. Antara talbisu iblis yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, iaitu orang-orang yang terlibat di dalam ceramah ataupun penceritaan ini bahkan seringkali akan mudah untuk terbabit di dalam pemalsuan hadis. Why I tell that? Disebabkan orang yang suka kepada penceritaan, storytelling, dia suka bila dia tengok orang ramai ni suka dengan dia punya cerita, dia akan sampaikan lebih banyak cerita. Dan cerita is something yang especially when you not saksikan benda tu sendiri, benda yang kita dengar. So tak semua benda yang kita dengar tu benda yang betul. Nabi bagi tahu, kafa bil mar'i kadiban ayuhadditha kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu terjerumus di dalam pendustaan dengan menyampaikan semua yang dia dengar. So orang ni kata, tak, saya dengar daripada ustaz tu cerita, yang ni dengar daripada tok guru ni cerita, yang ini dengar daripada ini, baca ni, entah mana-mana dia kutipnya, tanpa dia ada satu usaha untuk nak tahqiq ataupun nak semak kesahihan sesuatu penceritaan tersebut. Maka akhirnya golongan macam ni mudah sangat nak buat cerita, mudah sangat nak palsukan hadis, tipu hadis, sebab dia nak buat ke orang atraktif, orang jadi tertarik. Okay? So kisah antara para penceramah dan juga storyteller ataupun qissas ini is something yang very very synonym. Sebab tu antara benda yang saya nak sentuh kat sini, I have to remind everyone again, bukan nak bagi tahu is qissas ni adalah satu kesalahan, ataupun bila kita nak memberi satu peringatan, tazkirah ni satu peringatan. Benda ni adalah satu perkara yang bagus, sebab orang-orang yang nak memberi peringatan kepada masyarakat, dia sebenarnya nak ingatkan manusia supaya mensyukuri umpamanya nikmat Allah, patuhi perintah Allah, jauhi daripada azab-azab Allah, bahaya kalau kita buat sekian itu dan ini. Allah puji orang-orang macam ni, innama anta mudzakkir. Allah kata kepada Nabi SAW dalam surah Al-Ghashiyah, sesungguhnya kamu adalah seorang yang pemberi peringatan. Even Allah kata dalam surah Qaf, fadzakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Berikanlah peringatan dengan Al-Quran kepada orang-orang yang takut akan ancamannya. Jadi sebahagian daripada orang, kata Imam Ibnul Jauzi, banyak orang yang salah faham. Orang yang pemberi peringatan ni dia salah faham mereka ini adalah panglipu lara. So benda ni kena hati-hati. Ibnu Umar radhiyallahu an, dia bagi tahu dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, pada zaman Nabi ni tak berleluasa lagi bab kita kata panglipu lara ni lah. Zaman Abu Bakar tak ada, zaman Umar tak ada, zaman Uthman tak ada. Tetapi selepas berlakunya fitnah, selepas daripada era zaman Uthman radhiyallahu an, barulah konsep storytelling ini semakin mendapat tempat. Ini secara umum lah. Kalau tak pada zaman Umar pun wujud, tetapi dengan kadar yang sangat terhad. Which is Umar radhiyallahu an, masa dia jadi khalifah, dia tak bagi keizinan kepada anybody ataupun anyone untuk nak sampaikan penceritaan kecuali kepada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Itu pun dibagi limited time, seminggu sekali. Okay, dalam satu riwayat, Tamim Ad-Dari pernah memohon keizinan daripada Umar untuk nak sampaikan cerita-cerita yang pelbagai, tapi Umar tak bagi, sampailah
Berulang kali diminta, maka Umar pun tanya, apa cerita yang kau nak sampaikan? Maka Tamim pun bagi tahu, aku sekadar nak bacakan kepada mereka Al-Quran, nak suruh mereka berbuat kebaikan, mencegah kejahatan. Maka Umar pun bagi dia keizinan 1 minggu sekali sahaja. But what is interesting is untuk kita nak tahu personality qusas secara umum, orang yang penceramah-penceramah yang depending on storytelling, ataupun kita kata panglipo lara, secara umum kita boleh dapatilah di even di negara-negara kita pun, minta maaf kalau saya sebutkan, is mereka jarang menguasai hadis-hadis Nabi SAW dan disiplin ilmunya. Jarang. Kan kalau mereka sampaikan tak ada sandaran, tak disebutkan sumber-sumbernya, ataupun tak tahu sama ada hadis tu sahih ataupun palsu ke. So dia orang banyaklah nukilkan kisah-kisah yang aneh, lagi ajaib, tanpa ada sandaran kokoh. Tapi walaupun macam tu, mereka tetap mempunyai peminat yang ramai disebabkan mungkin kefasihan sebahagian, ataupun cerita-cerita yang mereka suka bawa, ataupun tabiat pendengar tu sendiri yang lebih suka dengan hiburan ataupun penyampaian yang tidak berat. So untuk nak tegur mereka yang diminati boleh ramai fan ini, ataupun untuk nak mengingkari kemungkaran yang cerita-cerita yang dibawa oleh mereka ini, bukan mudah. Sometimes dia boleh mencetuskan ketegangan di kalangan masyarakat. Okey, ini ada beberapa kisah yang saya nak sampaikan tentang bab ni lah. Okey, seorang perawi duluan, nama dia Ja'far bin Hajjaj Al-Mausili. Dia kata satu hari itu datang Muhammad bin Abd As-Samarqandi. Muhammad bin Abd As-Samarqandi ni seorang pemalsu hadis yang sekitar pada tahun lebih kurang 300 Hijrah. Dia datang ke Mosul dekat Iraq, dan kemudiannya dia banyak menyampaikan hadis-hadis yang mungkar. Jadi satu hari Ja'far ni tadi yang cerita ni, dan juga beberapa para masyayikh pergi ke majlis orang tersebut, Muhammad bin Abd As-Samarqandi ni, untuk nak sanggah lah cerita-cerita ngarut, hadis-hadis tipu yang dibawa dia. Tapi masa tu so many people in the majlis. Macam kita sekarang ni lah, majlis macam tu memang ramai orang kan. Even producer pun dia lebih mementingkan rating, ataupun pengajar-pengajar pun mereka lebih mementingkan rating daripada kualiti ilmu tu sendiri. So ini something yang sangat-sangat dikesali lah. So dia masa dia kata As-Samarqandi ni nampak kami daripada jauh, dia tahulah apa yang sebab apa kami datang. So dia pun dengan sengajanya cipta satu hadis daripada Qutaibah, daripada Ibn Lahiyah, daripada Abu Zubair, daripada Jabir radhiyallahu an, daripada Nabi SAW. Dia create Al-Quran itu kalam Allah dan bukan makhluk. Maksudnya dia create satu hadis yang bersesuaian dengan akidah ahli sunnah, tapi itu bukan hadis. Dia pandai nak reka, sebab dia takut. Masa tu Ja'far dengan kawan-kawan ni kata, kami pun tak berani nak ke hadapan untuk nak mengingkari hadis tu, sebabkan nampak macam orang ramai marah pada kami, dan kami pun pulang. So kisah ni ada diceritakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Tarikh Baghdad. The another one, peristiwa yang terjadi ialah Amir Ash-Sha'bi, seorang tabi'in yang meninggal sekitar 103 atau 104 atau 107 atau 110 Hijrah. Ada khilaf pada tarikh wafat dia. Bermusafir ke Syam. Jadi masa dia pergi ke Syam tu, dia sampai ke satu daerah yang bernama Tadmur pada hari Jumaat. Dia cerita, dia kata satu hari tu aku tiba dekat masjid di sana dan solat. Di sebelah aku ada seorang syekh yang panjang janggut dia, dikelilingi oleh ramai orang lah, tok syekh tu. Masa tu dia tengah sampaikan satu ceramah dia ataupun kuliah dia, dan dia sebut satu hadis palsu. Amir Sya'bi ni ulama hadis, dia tak mampu nak tahan diri. Dia tengah solat, dia pun rasa tak khusyuk, dia pun cepatkan solat dia. Lepas tu dia tegurlah kepada tok syekh tu. Dia kata, wahai syekh, ya syekh, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah.
jangan silap dalam menyampaikan hadis Nabi. Hadis yang sebenarnya ialah sekian, sekian, sekian. Kemudian Tok Syekh itu pun balas. Dia kata, oi si jahat, Aku cuma sampaikan hadis yang aku dengar je. So kau nak cantas aku ke? Kau nak tembak aku? Dan Syekh tu pun dicabut selipar dia, dan dipukul Amir Sya'bi tadi, dan diikuti oleh followers dia ataupun murid-murid dia hadir di kuliah tersebut. Pukul dia bertalu-talu sampai dia terpaksa melarikan diri keluar daripada masjid tersebut. So ini some of story. Pada zaman tabi'in itu dulu sudah ada elemen panglipu lara yang sebegini. Hari ni pun sama juga. Kalau kita tegur Ustaz Fulan, dia pun ni, kita ingatkan masyarakat, dia pun ni bukan sengaja kita nak bermusuhan, bukan saja kita nak burukkan, tapi benda tu dah ditegur sekali, dua, tiga, berapa kali, dia pun tahu dah sampai pada diri dia, tetapi masih lagi ambil sambil lewa, masih lagi duk excited, eager untuk nak sampaikan hadis-hadis yang mungkar, palsu ini dalam masyarakat, cabar lagi orang dengan ayat-ayat yang macam bungkak. So apa yang kita boleh buat? Kita kena terang apa yang mereka sudah sampaikan secara tersebar di kalangan public. We have to separate it as a public, tetapi of course lah dengan laras bahasa, uslub yang baik. Kalau orang kata, kenapa Ustaz tak pergi jumpa je dengan Ustaz tu? Kita pun kata, sebelum disampaikan hadis tu, adakah dia pergi jumpa kita untuk nak tanya dulu pasal hadis tu? So dia akan dipertahankan lah oleh fan-fan dia, followers dia. Macam tu juga, macam kisah yang tabi'in, Amir Sya'bi tadi yang kita ceritakan tu semua. So it's not easy untuk nak bidah seorang panglipu lara yang ada a big fan lah dalam dalam ilmu. But this is something yang dikesali. Kalau dulu Ali bin Abi Talib, dia tak bagi orang yang tak mahir dalam bidang fiqah, yang tak tahu tentang nasikh mansukh, untuk nak jadi penceramah. Dia tak bagi, sebab nanti akan membawa implikasi yang tidak baik. Dan sebab itu menggambarkan dia sebagai seorang yang tidak mempunyai disiplin ilmu yang baik. Baik, ada satu cerita lah tentang ketegaran qusas, penceramah. Ini ada diceritakan oleh Imam As-Suyuti rahmatullahi alaih yang meninggal tahun 911. Actually it's around 500 years before. Dia cerita pada satu hari ni ada seorang tukang cerita, dia sebut hadis Nabi, hadis tu bukan hadis palsu tu, tapi dia sebut satu hadis palsu. Kononnya Nabi pernah bertanya kepada malaikat Jibril tentang ayat yang baru turun, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak utuskan engkau melainkan sebagai rahmat kepada alam. Kemudian Nabi tanya kepada Jibril, adakah kamu pernah merasai rahmat tersebut? Malaikat Jibril jawab, ya, Allah telah menciptakan sebelum aku ramai malaikat yang semuanya bernama Jibril. Kemudian Allah tanya kepada mereka tu semua, siapa aku? Tapi mereka tak tahu akan jawapannya, maka mereka pun mencair. Kemudian bila aku diciptakan, maksudnya sebelum Jibril bagi tahu, sebelum aku ada banyak lagi malaikat Jibril. Tapi bila Allah tanya siapa aku, dia orang semua tak boleh jawab, so semuanya dihapuskan. Bila aku lahir, aku ditanya soalan yang sama. Allah kata, siapa aku? Malaikat Jibril jawab, cahayamu wahai Muhammad. Ini akidah palsu ni tentang konsep Nur Muhammad ni. Banyak sangat ada hadis palsu pasal Nur Muhammad. Is very dangerous akidah. Maybe ramai orang tak faham, tetapi kalau kita perincikan dalam bab ni, it contains benda yang boleh mencapai tahap syirik yang berbahaya. Bila dijawab macam tu, maka Jibril tu pun selamatlah. Kemudian Al-Imam As-Suyuti bila didengar Tok Syekh yang duk menyampaikan hadis tersebut, dia katalah hadis tu tak ada asal, lagi batil, haram untuk nak meriwayatkan hadis tersebut. Lalu si penceramah tu yang ada ramai followers,
marahlah. Sebab Suyuti kata dia kena wajib betulkan balik hadis-hadis yang diriwayatkan dalam majlis-majlis ilmu. Dia kena pergi check balik, pergi jumpa balik guru-guru hadis untuk nak semak balik hadis-hadis yang disampaikan. So bila sampai kepada si penceramah tu, dia pun marah sangat. Sampai dia terbangun. Dia kata, orang seperti aku ni, orang macam aku ni, orang hebat macam aku ni, kena betulkan hadis tu pada para masyayikh. Aku manusia yang paling alim di atas muka bumi ni. Ini As-Suyuti sebut dalam kitab Tahdzirul Khawas. So benda ni bukannya tak wujud pada zaman sekarang, sebaliknya wujud. Dan kita boleh jumpa ustaz-ustaz yang begitu bongkak sebegini. Bukan tak wujud, ada macam-macam. Bila sampai teguran-teguran, dia boleh bidas dengan ayat-ayat yang memang amazing, so fantastic punya response kita boleh dengar daripada ustaz-ustaz ni. Allahul Musta'an. That's why kalau kita tengok ulama'-ulama' dulu sangat memberikan peringatan terhadap golongan Qussas, yang mana Ayyub As-Sakhtiyani, seorang ulama' hadis yang meninggal tahun 131 Hijrah, kata golongan yang paling banyak merosakkan hadis Nabi SAW adalah golongan para Qussas, pangli pulara, penceramah ni. Seorang ulama hadis yang bernama Abu Dawud At-Tayalisi meninggal tahun 227 Hijrah. Dia kata, dulu aku pernah bersama dengan Syu'bah, guru dia. Kemudian ada seorang pemuda datang mendekati Syu'bah dan minta Syu'bah satu hadis. Maka Syu'bah pun tanya kepada dia, adakah kamu seorang tukang ceramah, tukang cerita? Dia kata ya. Jadi Syu'bah pun kata, get out from here, sebab aku tak akan bagi hadis kepada Qussas, kepada para pangli pulara, pada para tukang cerita. Abu Dawud At-Tayalisi, dia rasa confused. Dia tanya balik, why ya Aba Bistam? Why you halau dia? Maka Syu'bah pun jawab, sebab golongan-golongan ni, kalau mereka ambil hadis banyak ni sejengkal, mereka akan jadikannya macam ni. Maksudnya dia akan tokok tambah. Daripada panjang ni jadi double, jadi panjang ni. So maksudnya dia akan tokok tambah hadis tu, jadi nak bagi macam interesting, menarik didengar orang punya ni, dia tokok tambah sana, tokok sama sini, yang mana itu semua di luar daripada konteks ataupun cerita yang sebenar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal yang meninggal tahun 241 Hijrah, manusia yang paling banyak berdusta, iaitu pada zaman Al-Imam Muhammad, adalah para Qussas, iaitu para tukang-tukang ceramah pangli pulara ni. Imam Ibn Jauzi sendiri, penulis kitab Talbisu Iblis ini, dia pun kata daripada galangan Qussas, mereka yang mendengar hadis-hadis palsu, kemudian mereka meriwayatkan tanpa menyedari ianya dusta, sedangkan manusia telah ramai yang terjerumus ke dalamnya. Ramai yang tak mahir dengan ilmu naqli, menulis banyak kitab-kitab tentang peringatan yang dipenuhi dengan hadis-hadis yang batil. So banyak sangat kalau kita nak sebut tentang celaan-celaan ulama dan peringatan para ulama terhadap para Qussas ini. But this is for yang tidak menjaga disiplin periwayatan hadis. Kata manakala kalau orang-orang penceramah-penceramah yang menjaga disiplin ilmu riwayat, yang tidak menurut hawa nafsu dalam bercerita, tak menokok tambah, nak bagi nampak perisa tu lagi sikit, maka golongan ini tidak ada celaan baginya. Bahkan kita mensyukuri mereka, berterima kasih kepada mereka kerana mereka telah berkhidmat kepada Islam dengan menarik ramai manusia ke arah kebaikan. Al-Imam Ibn Jauzi sendiri yang menulis kitab ini adalah seorang pencerita, penceramah yang sangat hebat pada zaman dia. Tetapi bayangkan Imam Ibn Jauzi bila dia berceramah, berpuluh ribu orang datang. Ramai yang boleh tertarik untuk yang berubah, insaf, bertaubat, masuk Islam. Bila dibagi ceramah mesti ada yang menangis-nangis.
Tetapi Al-Imam Ibn Al-Jauzi adalah seorang ilmuwan yang hebat, yang tidak melompongkan ceramah dia dengan konten-konten yang mengarut. Tak perlu nak reka cerita itu ini, tak perlu untuk nak membazirkan banyak masa untuk nak mengisi slot-slot ilmu tu begitu. Sebab tu saya ni sebenarnya suka kuliah-kuliah yang tak panjang-panjang, biar pendek tapi badat. Nak cerita tu tak pandai sangat. Tapi siapa yang pandai cerita dengan dengan dipenuhi dengan konten-konten ilmiah, maka tak ada masalah dekat isu tersebut. Ada satu kisah yang agak famous lah, diriwayatkan daripada Al-Imam A'mash. Imam A'mash seorang ulama hadis yang agak gedeber sikit. Dia meninggal tahun 147 Hijrah. Masa dia masuk ke Basrah dekat Iraq, dia bertemu dengan seorang tukang cerita di masjid. Masa tu dia ada orang ceramah tu, ramai lah orang duduk dekat majlis ilmu dia, macam sekarang lah kan, orang dekat masjid tu kan. Dia pun reka satu hadis. Dia kata, haddathana al-A'mash. Maksudnya aku dengar hadis ni daripada A'mash, daripada Abu Ishaq, daripada Abu Wa'il, daripada fulan sampai Nabi SAW. Direka hadis tu. A'mash pun pergi dekat tengah-tengah halaqah majlis tu. Dia pergi, masa tu dia buka baju dia, dia cabut bulu ketiak dia. Tengah-tengah majlis ilmu tu, depan penceramah tu. So tukang ceramah tu pun rasa macam, what is macam, apa ni, kau tak malu kau di majlis ilmu ni kau buat benda-benda macam ni? A'mash pun jawab, you know what I do is more honorable, ataupun apa yang aku buat ni sekarang ni lebih mulia daripada kamu. Orang tu pun, penceramah tu pun, how's that? A'mash bagi tahu, kau tahu tak, setidak-tidaknya cabut bulu ketiak ni sunnah ke tak? Tapi kau ni tengah menipu. Kau mendustakan Nabi, kau mendustakan hadis. Akulah Al-A'mash yang kau dakwa kau dengar hadis daripada aku. Tak pernah pula aku sampaikan hadis yang kau nukilkan ni. You lie. Gedebeh A'mash kan. So itu sikap para ulama dulu di dalam terhadap golongan-golongan khusus yang mengarut-ngarut ni. Baik, insya-Allah kita sambung lagi, tapi kita nak jawab beberapa soalan daripada sahabat-sahabat yang bertanya. Baik, di Zoom ada yang tanya. Assalamualaikum doktor, bagaimanakah fuqaha yang masuk di dalam majlis, yang masuk dalam politik, dahulunya mengkritik pemerintah begitu begini, tetapi bila mana mereka jadi pemerintah, mereka juga membuat perkara yang sama. Adakah termasuk dalam talbisu iblis? Bagaimana kita sebagai orang awam tak terikut dengan dakwah seperti ini? Saya cukuplah untuk saya sampaikan satu pepatah, satu peringatan. Manusia bercakap, yang maksud kita ni bercakap sebelum kita memiliki kuasa, sebelum kita memiliki wang ringgit, sebelum kita memiliki jawatan, lebih mudah daripada selepas kita memilikinya. Betul tak? Kita sekarang ni kalau kita tak banyak duit, cuba kita fikir, kalau aku ada 10 juta, ya Allah, macam-macam amal soleh aku nak buat, macam-macam infak aku nak buat, macam-macam orang aku nak bantu, macam-macam kuliah ilmu aku nak buat. Tapi bila kita ada 10 juta, masa tu hasutan iblis is too strong. Dia akan buatkan kita rasa macam tak mau lepaskan. It's very susah dah. Kenapa aku dah kaya, kenapa aku tak jadi lebih kaya? So bila kita akan rasa sentiasa mengejar dunia, kita akan sentiasa merasa tak cukup. Nah, akhirnya kita tak buat apa yang kita nak buat dulu. Sama juga dalam politik. Ramai orang sebelum memiliki kuasa mudah untuk nak kritik, nak bercakap sana sini. Tetapi bila mereka terjun masuk menjadi sebahagian daripada para pemerintah, barulah mereka tahu langit itu tinggi rendah, kan? Barulah kita tahu, oh rupa-rupanya yang dulu aku condemn ni, aku pun tak mampu nak buat. Sebab mungkin ada undang-undang,
mungkin ada implikasi, mungkin ada agreement, mungkin ada macam-macam faktor yang dulu kat luar ni kita tak nampak. Tapi kita ni manusia yang suka condemn, tapi kita tidak memahami situasi dan kita lebih baik kita memberikan cadangan yang bernas. Sebab bila kita memberikan cadangan, some cadangan boleh dilaksanakan, some cadangan tak boleh dilaksanakan. Tetapi kalau kita mengkritik seolah-olah macam kita tahu segalanya, itulah yang akan terjadi bila kita satu hari nanti diuji. Ada sebuah hadis yang daif, Nabi SAW beritahu, seseorang itu akan diuji dengan kata-katanya sendiri. So berhati-hati kalau dulu kita cakap macam ni. Tu dulu pun kita pernah tengok. Sebelum jadi kerajaan, dalam forum, dalam itu ini, cakap berdekah-dekah kan. Boleh buat itu, boleh buat ini. Tapi bila jadi pemerintah, boleh jadi menteri ke, tak boleh buat apa yang dicakap dulu. Ada je kekangan-kekangan. Sebab tu bila kita nak mengkritik, biarlah beradab. Maksudnya, biarlah uslub kritikan itu kena. Jangan ada uslub-uslub kritikan yang menghina. Biarlah kritikan yang membina. Janganlah ada uslub kritikan yang meremeh atau memperlekeh. Tetapi kritiklah dengan tujuan untuk nak bermuhasabah dan memperbaiki. Wallahu a'lam. Baik, kita tengok soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh ke qurra yang ahli dalam ilmu Al-Quran berceramah tentang hadis sedangkan dia bukan ahli di dalam ilmu hadis? Mohon penjelasan. Baik. Semua orang ada kemahiran masing-masing. Baik, orang yang ahli di dalam bidang Quran, boleh jadi dia orang yang dia is very subjektif untuk nak jawab soalan ni. Sebab setiap orang ni berbeza-beza. Ada orang walaupun dia bidang dia adalah bidang Al-Quran umpamanya, tetapi dia ada pengetahuan yang luas di dalam bidang yang lain seperti hadis, seperti fiqah. Boleh jadi. Ada orang yang tidak sebegitu. Jadi it's very subjective. Dan kita tak boleh nak pukalkan jawapan ini. Sebab tahap kerajinan orang, tahap kecerdasan seseorang, tahap masa seseorang, tahap komitmen seseorang itu berbeza di antara satu orang dengan yang lain. So kita cannot generalize untuk memberikan jawapan ini, tetapi sebagai penceramah itu sendiri, dia kena muhasabah dan ukur diri masing-masing. Adakah dia adalah orang yang boleh, katakan dia nak memberikan, dia orang bidang Quran, dia nak memberikan ceramah dalam ilmu hadis. Kalau dia tengok konten, tajuk-tajuk yang kena disampaikan itu dia luar daripada kapasiti kemampuan dia, maka dia seharusnya ada perasaan insaf untuk nak mungkin tidak menerima lah dalam ceramah tersebut. Tetapi kalau ada dalam ruang lingkup yang asas, yang dia pun bolehlah secara asasnya boleh nak ni, maka terpulang masing-masing. Tetapi setiap daripada orang itu akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Sekiranya apa yang disampaikan itu dia tidak cermat, dia pakai langgar, dia ego, dia tak ada sifat insaf. Kalau dia tak tahu, dia cakap tahu. Yang ni berbahaya. Tapi as long kita tahu kita punya batasan, apa yang kita tak tahu kita cakap kita tak tahu, apa yang kita sampaikan dalam ruang lingkup apa yang kita tahu, maka insya-Allah setiap daripada orang cuba untuk nak memberikan manfaat kepada orang lain, insya-Allah. Baik, ada seterusnya soalan yang berikut. Assalamualaikum doktor, ada apa pandangan doktor tentang penceramah agama yang menyampaikan kuliah melalui hiburan untuk nak menarik minat muda-mudi mendengar ceramah mereka? Apa kata jawapan ini? Saya kongsikan ataupun saya jawab pada minggu hadapan, sebab nanti ada poin daripada Ibnul Jauzi yang akan menyentuh tentang aspek ini. So insya-Allah saya ingat biar saya jawab pada tempat dia. So minggu sesi yang akan datang, insya-Allah kita akan jawab ini. Okey? So moga-moga itu akan menjadi, maksudnya kita jawab beserta dengan isu yang dibawa oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Baik,
Ada kalau ada sebarang soalan lagi, boleh bertanya di dalam ruang komen ataupun chat yang disediakan. Jika tidak, insya-Allah kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Pada minggu hadapan, insya-Allah kita akan bersiaran dengan sambungan Syarah Hilyah Talibul Ilm, dan Talbisu Iblis akan berulang 2 minggu yang akan datang. Terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat, dan masya-Allah kita ada para hadirin yang ramai pada malam ini. Jangan lupa untuk nak bersama dengan kita pada pukul 9 pada setiap hari Rabu. Pada setiap hari Jumaat dan Rabu pukul 9 malam, insya-Allah saya akan bersiaran secara live, ada di Zoom dan juga IG live saya, Dr. Kamilin Jamil Official. Baik, terima kasih semua. Moga kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.